Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara yang diharamkan dan mesti menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah dan menjaga telinga daripada mendengar perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar, orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat itu sendiri. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat, kalau dia tidak mengingkari umpatannya itu. Jadi apabila kita berada dalam satu majlis, secara umumnya dasarkan kepada nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, bila kita berada dalam majlis, dalam majlis itu berlaku suatu perkara yang menyalahi syarak, kita hanya ada dua pilihan. Yang pertama, sama ada kita keluar daripada majlis itu ataupun kita menegur. Kita menegur. Jika sekiranya kita mampu menegur dan kita mengetahui bahawa dengan kehadiran kita dalam majlis itu akan berubah. Akan berubah dengan teguran kita dan sebagainya. Jadi jika sekiranya kita tak mampu menegur ataupun setelah kita menegur tidak ada sebarang perubahan dalam majlis itu, hendaklah kita keluar daripada majlis. Kerana orang yang berada dalam satu majlis maksiat, walaupun dia tidak melakukan maksiat, dia seolah-olah redha dengan maksiat tersebut. Begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftirna as-sa'ima, al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wan-nazaru bisyahwatin wal-yaminul kadhibah." Artinya 5 perkara yang batalkan pahala puasa, iaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, al-kadhib makna bohong, wal-ghibatu, al-ghibah iaitu mengumpat, an-namimatu di sini diterjemah dengan membuat fitnah. Namun al-namimah ini adu domba, orang yang suka bawa mulut, an-namimatu, yang suka mengadu domba, mempelagakan di antara dua orang lain, di antara dua orang, an-namimatu. Wan-nazaru bisyahwatin, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Wan-nazar memandang, bisyahwatin dengan nafsu. Wal-yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Namun dalam tahqiq al-Imam al-Iraqi, hadis ini tidak sahih, kerana di sana ada perawi yang iaitu Jabir, namanya qala Abu Hatim Ar-Razi hadza kadzabun.
Ya, ada perawi yang yang berbohong, kadzab. Jadi hadis ini adalah hadis yang tidak sabit. Kalau ada perawi yang berbohong, maka hadis itu adalah hadis palsu. Oleh kerana pun, tuan-tuan sekalian, di sana ada hadis yang memberi maksud yang lebih menyeluruh, iaitu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika dia sedang berpuasa, dia tidak meninggalkan qawla zur, ucapan yang batil, ucapan yang berdosa. Kata ulama, azur sebagaimana dalam syarah Syekh Mustafa Al-Mugha ke atas hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kata dia azur iaitu al-kadhib, bohong, wal mail anil haqqi, yang berpaling daripada kebenaran, wal amal bil batil, dan juga melakukan amalan yang batil. Jadi kata Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan azur, wal amal bihi, dan juga beramal dengan azur, iaitu tidak meninggalkan ucapan yang batil, tidak berbohong dan sebagainya, mengumpat, dan juga beramal dengan perkara batil. Walaysa lillahi hajatun, maka tidaklah bagi Allah keperluan, ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Yang kata Syekh Al-Mugha, maksud ungkapan ini iaitu innallaha la yaltafit ila siyamihi wa la yaqbaluhu. Allah tidak memandang kepada puasanya dan Allah tidak menerima puasanya. Jadi seolah-olah puasa ini bukan semata-mata puasa yang ingin dilihat oleh Allah dari kita, bukan semata-mata dengan kita tidak makan dan tidak minum. Sebaliknya, yang mengajak kita untuk turut puasa, yang turut mendorong kita untuk menahan daripada percakapan yang bohong, yang dusta, percakapan yang batil, dan juga beramal dengan amalan-amalan yang batil. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun." Artinya, innama, sesungguhnya, terjemah sini, hanya saja puasa itu perisai. Innamas shaumu junnatun, bahawa sesungguhnya puasa itu adalah junnatun, perisai. Kata ulama, perisai di dunia daripada dosa dan maksiat, dan perisai di akhirat daripada api neraka. Idza kana ahadukum, maka apabila seseorang kamu puasa, fala yarfus, maka janganlah dia bercakap yang tidak baik, seperti bercakap perkara yang lucah, wala yafsuq, dan jangan ia membuat maksiat, fasik, jangan melakukan kefasikan, jangan melakukan maksiat, wala yajhal, dan jangan bertindak seperti orang jahil, jangan bertindak seperti orang jahil. Fa in imru'un qatalahu, jika ada oleh itu apabila ada orang lain yang cuba memusuhinya, au syatamahu, atau memakinya, fal yaqul inni sha'imun, maka hendaklah ia berkatalah hatinya, kalau ia puasa sunat di hati dan mulut, kalau ia puasa wajib, yang bahawasanya aku ini berpuasa. Jadi kata dalam kurungan itu syarah daripada penterjemah, dia kata, kalau kita puasa sunat, cukup dengan kita berkata dalam hati saja, inni sha'im,
aku sedang berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa wajib, sunat kita ucapkan dengan mulut kita kepada orang yang mencela kita itu, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi mungkin beza untuk mengelakkan timbulnya riak dalam hati apabila kita sedang puasa sunat. Kita cakap kepada orang yang mencela kita itu, aku sedang berpuasa. Adapun puasa wajib itu tidak timbul riak kerana semua orang tahu bulan Ramadan puasa wajib adalah fardu. Jadi tidak menimbulkan riak dalam hati. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha. Ketika buka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Dan jangan engkau memperbanyakkan makan dengan makan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada pada waktu malam. Jadi makan sekadar satu hidangan saja, bukan 3 hidangan. Jadi makan buka puasa sekadar makan malam. Bukan makan 3 kali ganda untuk cover makan pagi, makan tengah hari. Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada malam untuk engkau makan sekaligus ketika buka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja, maka tidak ada makna puasa. Mana seolah-olah siang tu kita tak puasa. Seolah-olah. Kerana kita himpunkan makan pagi, makan tengah hari, makan malam pada satu tempat. Jadi tak mengubah tabiat nafsu kita, tak berubah pun. Nafsu tetap sama. Iaitu menginginkan 3 kali juga makan. Sebab tu kata dia makan untuk satu hidangan sahaja. Sedangkan dimaksudkan daripada puasa itu ialah memecahkan syahwatmu. Dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu, bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada sebarang bekas atau tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Apatah kalau yang haram. Jadi sebab itu bila kita himpunkan tiga sesi makan dalam satu sesi, jadi perut kita jadi berat. Jadi mana kita memenuhi perut kita, sedangkan tidak ada satu bekas. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW sendiri. Dia menyebutkan tidak ada bekas, tidak ada kantung. Wi'a'un yang lebih buruk daripada perut. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Perut ni kalau penuh pun dah tak elok. Walaupun dengan yang halal. Apatah lagi kalau penuh itu dengan yang haram. Lagi-lagi dah tidak elok. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pernah pesan, janganlah jadikan perut kamu kuburan bagi haiwan-haiwan. Itu dia perli kita lah. Maknanya orang suka makan ayam, daging. Jadi perut kita itu menjadi tempat bersemadinya haiwan-haiwan. Jadi maka makan dalam kadar sederhana. Jadi sebab itu kita sebut bahawa tasawuf Imam Ghazali ini adalah tasawuf mujahadah. Tasawuf mujahadah. Mana makan pun kena sedikit, sederhana, walaupun halal, tapi dengan keadaan sederhana, tidak berlebihan. Jadi yang kena ibadat itu adalah yang kena
banyak itu adalah ibadat. Yang kena banyak itu adalah ibadat. Jadi nak makan sikit ni, apatali kita sedang berpuasa, di mana selera kita tu tengah kuat. Sebab itu orang yang hadir bazar Ramadan, pada bulan Ramadan, kenapa dia belum beli begitu banyak makanan? Kerana dia panggil nafsu pada ketika itu tengah panggil apa? Tidak waras lagi. Dia tidak berfikir dengan keperluan, tapi dia berfikir dengan keinginan. Nak itu, nak ini. Okay. Padahal kalau kita tanya, apa yang kita beli di bazar Ramadan tu, kita boleh habiskan semua kah kalau kita waras lah. Kalau kita bertanya dengan kewarasan pada ketika itu, bukan kita melihat dari sudut keinginan. Jadi kerana itu, dalam anda pernah baca ulasan dalam ekonomi, dalam ahli-ahli ekonomi, dia kata ekonomi ialah satu ilmu yang mengkaji sumber-sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terhad. Begini. Jadi sumber di dunia ni adalah dilihat sebagai terhad. Tapi keinginan manusia itu tidak terhad. Yang keperluan dia panggil. Bagaimana untuk kita mengembangkan sumber-sumber yang terhad bagi memenuhi keperluan manusia yang tidak terhad. Itu dari sudut pandangan barat ataupun pandangan dunia gitu. Tapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah apa? Tengok sana. Dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dia ni Allah memberi kepada kamu dari segala jua yang kamu hajati. Jadi kalau kita nak sebut kata sumber terhad, keperluan manusia tidak terhad. Jadi dia menyanggahi ayat ini. Allah Ta'ala kata dia memberi kepada kamu dari segala yang kamu minta, yang kamu hajati. Wa in ta'udu ni'matallah, jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Namun manusia ini sangat dipanggil zalim. Tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, kafar lagi tidak menghargai, mengkufuri dan tidak menghargai nikmat Allah. Jadi sebab itu kata ulama, yang jadi terhad, yang manusia rasa terhad tak cukup itu kerana bukan keperluan. Manusia tidak melihat dari sudut keperluan, tapi mereka melihat dari sudut keinginan. Jadi kalau menilai dari sudut keinginan, nafsu, nak itu, nak ini, seorang yang membeli di bazar Ramadan, kalau dia melihat dari sudut keperluan, mungkin sebelah tangan kanan, sebelah tangan kiri. Cukuplah. Dibeli hanya satu yang dibawa oleh tangan kanan dia, satu dibawa oleh tangan kiri. Tapi kalau dia membeli mengikut keinginan, sebagaimana dalam disebut dalam tadi ni, sumber terhad tapi keinginan tak terhad. Jadi bukan sekadar tak mampu dibawa oleh tangan kanan ada 3, tangan kiri ada 3. Kemudian dia suruh anak dia pula bawa. Mana dia suruh anak dia pula bawa.
Beli seorang anak pula bawa. Ataupun dia bawa baku, bulan baku pula. Jadi kita kena belajar untuk bila-bila masa pun kita kena jadi orang yang waras, makna berfikir mengikut keperluan. Dari segi pakaian. Pakaian sebagai contohnya, satu almari pun tak cukup pakaian. Padahal kita hanya akan sekali pakai satu saja. Tapi pakaian kita lebih bersatu almari. Jadi yang ada itu bukan keperluan lagi, keinginan. Dan orang barat sudah banyak berubah. Mereka beli satu, keluar satu. Itu yang jadi bandel tu. Banyak bandel. Jadi orang miskin boleh dapat berpeluang membeli yang branded. Kerana mereka masuk yang baru satu dan mereka akan pastikan yang lama keluar satu. Tukar ganti begitu. Tapi orang kita masuk tak keluar-keluar. Jadi sepatutnya orang Islam dia hanya bersederhana. Bagaimana Nabi sebut bahawasanya dunia ni persinggahan saja, bukan nak duduk lama di sini pun. Jadi sepatutnya dia tidak berlebihan. Dan kita perlu meniru. Anda baca dalam satu buku begitulah. Dia sebut dalam buku lama anda baca. Buku bahasa Inggeris asalnya. Dia terjemah. Tajuk dia tu sederhanakanlah hidup anda. Orang barat tulis buku. Sederhanalah hidup anda. Jadi dia ajar begitu. Rumah kita pun jangan, kalau kita tak buat begitu, rumah kita dia berserabut. Macam orang Melayu, pinggan, mangkuk, belanga dan sebagainya penuh dalam dapur dia. Pinggan, mangkuk beli baru tapi hak lama tidak keluar. Jadi sepatutnya kita sedekahkan. Masuk yang baru, yang lama tu kita cuba sedekahkan. Kita sederhanakan hidup kita. Tenang hidup pun tenang. Tak sukar untuk kita menguruskan kehidupan kita di rumah kita, kerana barang sikit saja. Tidak begitu banyak. Dalam buku tu dia mengajar, bila kamu melihat terlalu banyak barang-barang kamu cari satu bungkusan atau satu kotak, kemudian kamu letak dalam kotak itu. Kemudian kamu tutup seal. Kalau sebulan kamu tak buka kotak itu, maknanya kamu sudah tidak perlu barang-barang dalam itu. Boleh diberikan kepada orang lain. Ya, seminggu pun tak terusik lagi. 2 minggu pun tak terusik barang-barang dalam kotak itu. Jadi menunjukkan bahawa kata dia, kamu tidak perlu lagi. Jadi bolehlah kamu berikan kepada orang lain. Tapi setelah seminggu dalam sale tu, kita terpaksa buka kotak itu untuk ambil kerana kita memerlukan. Mana barang tu menunjukkan kita memerlukan dia. Jadi boleh untuk terus kita simpan. Jadi sekarang ni itu dia panggil seni kehidupan. Seni kehidupan yang hari ini dah banyak dipelajari. Buku pun sama. Buku kalau di barat ataupun begitu juga di Timur Tengah, dia ada pasar buku bandar. Kalau di Iskandariyah dulu lebih kurang 1 kilometer ataupun setengah kilometer lah. Buku terpakai. Lebih kurang 3 bulan selepas buku baru terbit akan ada buku bandar. Kerana mereka baca buku, mereka baca kali pertama, kalau buku tu biasa-biasa saja, mereka akan jual lah pada bandar. Tapi kalau buku tu buku yang kualiti, yang perlu dibaca ulang kali, baru mereka simpan untuk dibaca semula. Kita pula beli buku, kena letak di rak tu. Kadang-kadang tak baca pun. Baca pun tak habis. Kemudian kita suka buat stok simpanan. Jadi buku kita menjadi terlalu banyak. Dan kita tak, mana orang miskin, siapa saja yang perlu buku, itu paksa beli yang baru. Kerana tidak ada pasaran buku bandar dalam masyarakat kita. Itu di antara perkara yang boleh kita kongsilah pengalaman masyarakat yang lain. Dan satu lagi, orang Melayu ni dia suka
Dia tak suka baca buku fizikal, dia suka simple. Dia maknanya orang kata apa, bila dia nak tahu satu maklumat itu, dia hanya bagi dia memadai dengan orang kata apa, mengambil di sana di sini, gitulah. Ya. Dan bagi dia tak penting kepakaran orang itu, tak penting. Tapi kalau orang Barat, orang Arab sendiri pun, dan begitu juga orang di mananya masyarakat yang betul-betul berilmu, dia hanya akan mengambil maklumat itu daripada orang yang pakar dalam bidang itu. Jadi tak dapat tidak dia perlu beli buku lah. Tak dapat tidak beli buku ataupun dia menghadiri ucapan. Dia menghadiri seminar dan sebagainya yang disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidang itu. Jadi tuan-tuan sekalian, tak apalah kita hurai sikit dalam perkara ini kerana memasakan bahawa bukan suatu yang remeh-temeh, masalah kesederhanaan hidup ini. Kerana orang lain selain daripada Muslim, orang Islam sendiri pun sudah menyedari perlunya kita menyederhanakan hidup kita ini. Bila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyaklah olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu, mana perbanyaklah puasa. Mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Itu. Kalau kita sungguh-sungguh berpuasa, kata Imam Ghazali, maka kita dapat mensederhanakan kehidupan rohani, jasmani kita, supaya kita boleh memberi banyak masa kepada kehidupan rohani kita. Oleh kerana itu Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'ati mi'ati dha'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Di Allah berfirman dalam hadis kursi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan dan keindahan, keelokan amalan tersebut. Ini dalam syarah lah. Dalam matan tidak ada, tapi Syekh Fahmi Zamzam dia syarah. Macam mana gandaan tu melihat pada apa? Ini satu ilmu yang penting untuk kita lah. 10 hingga 700 kali ganda. Jadi bergandaan itu bergantung pada apa? Kata dia, kualiti keikhlasan dan juga sejauh mana elok atau sempurnanya amalan itu. Bacaan kita, ketertiban dan sebagainya. Kecuali puasa, kata Allah. Maka puasa itu untukku. Dan sebagai ulama mentafsirkan makna puasa ini, kalau seseorang itu dia puasa, memang itu menggambarkan keikhlasan. Kerana puasa ni dia boleh tipu. Tak boleh tipu. Kalau ibadat boleh sambil kita mengangkat tangan, takbir, tapi hati kita sebenarnya nak menunjuk. Mana zahir lain, batin lain. Tapi puasa ni, kalau orang yang dia tidak ikhlas berpuasa, dia akan makan. Dia akan makan di belakang orang lain. Dia akan makan di belakang orang lain. Tapi walaupun orang tak nampak, tapi dia tetap tak makan, itu menunjukkan bahawasanya dia sanggup berkorban untuk Allah Ta'ala. Meninggalkan makan, minum dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah berlaku hilangnya pahala apabila dia tidak susul dengan menjaga mata, telinga dan sebagainya. Maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak yang tidak terbilang banyaknya. Jadi seolah-olah amalan-amalan lain Allah memberi mandat kepada malaikat untuk tulis 10 kali ganda, 700 kali ganda, bahkan hadis menunjukkan 1,000,000 kali ganda. Tapi puasa ini malaikat hanya disuruh tulis apakah dia betul-betul puasa, iaitu ketika dia berpuasa itu adakah dia tak benar-benar tidak makan di belakang orang lain, tidak minum dan sebagainya. Adapun pahala itu
akan diberi sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, "Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis saim atyabu 'inda Allah min rihil misk." Demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Allah berfirman, Yaqulullah Azza wa Jalla, al-misk kasturi. Adapun dia terjemah minyak kasturi kerana kebiasaan orang zaman dulu, haruman itu dibuat dalam bentuk minyak. Tapi hari ini rasanya tak perlu lagi kita letak minyak kasturi kerana banyak haruman hari ini yang tidak berdasarkan kepada minyak. Jadi dah ada bahan-bahan lain. Allah berfirman, hamba-Ku sanggup rela meninggalkan syahwatnya, makan dan minum kerana semata-mata mencari keredaan-Ku, maka puasanya adalah untukku, yakni ikhlas kerana Aku, dan Akulah yang akan terus membalasnya. Hadis ini pun hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyanu la yadkhuluhu illa as-saimun. Hadis ini pun ada dalam Sahih Bukhari. Di dalam syurga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan ni maknanya penghilang dahaga. Ya, Ar-Rayyan makna penghilang dahaga. Di mana pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Maka cukuplah bagimu, wahai talib penuntut, sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini bahagian kait dengan adab ketaatan ini ditutup dengan puasa. Bahagian yang pertama adab dimulai dengan adab bangun tidur dan ditutup dengan adab puasa. Apabila engkau berhajat pada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, dalam kitab Bidayatul Hidayah tidak ada zakat dan haji. Dan engkau berhajat pada keterangan lebih luas lagi berkenaan sembahyang, puasa dan lain-lain, maka hendaklah engkau rujuk pada apa yang kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Alhamdulillah selesai kita daripada kitab ini, Bidayatul Hidayah, 2 siri. Dan insyaAllah setelah ini mungkin kita balik pada asal. Pada kitab asal, pada bahasan kitab asal, kitab Mustakhlas. Ataupun kalau kita nak baca, kita baca Maqasid As-Sawm, Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Maqasid puasa, Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Buku itu pun dah ada terjemahan, cuma tak tahu dalam bentuk PDF ada atau tidak. Jadi kita cuba carilah, kalau ada boleh kita baca insya-Allah. Maqasid As-Sawm, Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam, Sultan Al-Ulama. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.